Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sebagai seorang Islam sentiasa cakna dan peka berkenaan dengan kehidupan. Kehidupan itu sebenarnya yang terisi padanya adalah masa. Dengan sebab itu cerdik pandai menyatakan al-waktu huwal hayah. Waktu dan masa itulah sebenarnya kehidupan. Betapa dalam surah yang kita bacakan ini Allah bersumpah dengan masa dan menzahirkan bahawa manusia dalam kerugian. Alhamdulillah disebut dengan illa, kecuali apabila merangkumi 4 sifat. Di mana di sini peri pentingnya kita menjaga dan memelihara masa. Dalam erti kata lain, hendaklah melakukan salah satu daripada 4 perkara ini. Sama ada kita beriman, kita beramal dengan amalan saleh, didatangkan dalam bentuk plural jamak, memberi makna pelbagai jenis amalan-amalan saleh. Begitu juga pesan memesan dengan kebenaran dan pesan memesan dengan kesabaran. Bila terwujudnya 4 perkara ini, maka sebenarnya manusia berada dalam situasi kehidupan yang terbaik. Inilah pentingnya. Sebab itu, bagaimana cara pengamatan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam menekuni surah Al-Asr ini, beliau menyatakan lau tadabbaran nas hazihi surah lakafathum. Kalaulah manusia memerhati surah ini dengan tadabbur, nescaya cukup untuk menyelamatkan mereka hidup di dunia, memandu dan memimpin, dan sebagai pedoman untuk mencapai mardatillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kami telah mengemukakan dalam satu buku kami, iaitu Masa Peliharalah Wal 'Asr. Buku ini adalah salah satu buku yang kami garap berdasarkan kepada banyak pesanan-pesanan tokoh-tokoh sejak daripada dahulu, bermula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabah, tabi'in, para ulama salafus salih dan juga ulama-ulama mutaakhir. Bagaimana mereka menjalani masa mereka dengan perkara yang bermanfaat serta mempelbagaikannya. Kerana sebagaimana yang dimasyhurkan, kata-kata manusia yang paling hebat masa yang sedikit dapat menyelesaikan banyak perkara. Tetapi manusia yang malang, banyak perkara, banyak masa, sedikit perkara pun tidak berkeselesaian. Justru marilah sama-sama kita jaga masa. Imam Hasan Al-Banna pernah berkata, kewajipan dalam hidup lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Maka berilah pertolongan orang lain untuk memanfaatkan masa. Manakala jika kamu mempunyai kepentingan, maka segerakanlah lakunya. Artinya, jangan bertangguh. Sebenarnya kewajipan-kewajipan kita ni amat banyak. Kita kena faham bahawa kembali kita dengan menggunakan masa semaksimum mungkin akan menentukan tahap sebenar kehidupan kita seseorang. Untungnya mereka menggunakan masa sehingga menghasilkan banyak natijah-natijah yang baik. Tapi malangnya apabila manusia membiarkan berlalu pergi, maka hilanglah masa dan tiadalah keberkatan masa itu. Kita mahu barakatul hayah, keberkatan kehidupan kita sentiasa mewarnai dalam kehidupan kita. Banyak teori-teori yang kami telah nyatakan apakah pentingnya penjagaan masa ini, dan kami contohkan bagaimana mereka sepatutnya mengisi masa-masa mereka dengan acara-acara ibadah. Dan insya-Allah buku ini kita harap akan menjadi satu rojokan kepada ummah dan juga menjadi satu penilai
untuk kita menisbahkan keadaan diri kita, setakat mana kemampuan kita, keberhasilan kita, dan kita boleh meneruskan masa yang ada dengan sebaik-baiknya. Kami nukilkan di sini banyak isu-isu yang mungkin tuan-tuan boleh tengok. Sebagai contoh, tafsiran berkenaan demi masa, hadis berkaitan masa, kata-kata ulama dan hukama berkenaan dengan masa, pesanan wasiat tokoh seperti Al-Banna, kisah ulama yang memelihara masa. Saya sebut banyak kisah-kisahnya. Antaranya Imam Syafi'i, Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam Nawawi, Hafiz Ibn Hajar. Begitu juga mereka yang rajin membaca. Kita sebut kisah Daud At-Tai. Mereka yang rajin berzikir, Uthman Al-Baqlawi. Mereka yang rajin berkarya seperti Imam Abdul Hayy Al-Laknawi. Begitu juga Hakim An-Naisaburi, Imam Abul Hasan Al-Ashari. Mereka yang banyak khatam Quran, Salafus Saleh. Tokoh-tokoh barat yang memelihara masa, Benjamin Franklin, begitu juga Peter F. Drucker, Francisco Cirillo, Brian Tracy, dan lain-lain lagi. Kita tengok banyak mereka ni. Dan saya juga mengambil sedikit panduan bagaimana pelihara masa dan isunya, iaitu permulaan pembaziran masa. Macam mana kita bazirkan masa, kerja tapi tak kerja, tanpa rancangan, tanpa fokus, rasa banyak kerja, kerja tapi banyak cakap. Dua watak manusia yang amat jauh bezanya. Jadi tepuk dada, tanyalah diri beberapa nasihat. Justru marilah sama-sama kita gunakan masa. Sekurang-kurangnya buku ini akan menjadi satu inspirasi kepada kita untuk menjadikan masa kita benar-benar terpelihara dan benar-benar mewarnai dalam kehidupan kita. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.